dia terus pada masjid ini anak-anak jemaah yang terkasih Allah sekalian. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita luangkan masa untuk kita hadir di majlis yang amat bermakna untuk kita pada malam ini untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan isu-isu semasa yang melanda saudara seagama kita di bumi Gaza, Palestin sana. Dan sebab ini adalah orang yang kita kata berperanan penting dalam usaha untuk memberi bantuan dan sebagainya ke bumi Palestin sana. Jadi pada malam ini kita dapat sama-sama sebab ini untuk kita mengetahui serba sedikit berkaitan dengan keadaan terkini nasib yang melanda umat Islam, saudara-saudara kita di bumi Palestin, khususnya di Gaza, insyaAllah. Jadi saya tidak mahu cakap saja, saya sampaikan kepada yang bahagia sebab ini untuk teruskan ceramah dan juga bahasa beliau, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ala murtida wa diwa ala sahbihi wa tabi'in yang berbahagia Tuhan Najat Allah Mazir hadirin hadirat ikhwan wa akhwat rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kita menjadi tetamu dari tamu Allah SWT di masjid yang penuh berkat di Masjid Ar-Rahman yang saya kira ini kali kedua saya dapat bersama untuk memberikan sedikit perkongsian. Seperti yang telah disebut tadi, bahawa kita akan bicarakan tajuk yang sangat lazim tetapi semakin perlu kita segarkan, perlu kita panaskan sebab isu ini ada kaitan dengan akidah umat Islam, ada kaitan dengan marwah umat Islam. Dan dengan itu jangan merasa cukup mendengar walaupun ada benda yang kita biasa dengar, tapi kita kena bicara yang besar. Tajuk yang telah saya sampaikan kepada saudara Zahid diberi judul Gaza dan Masjid Al-Aqsa menyatukan umat, membangkitkan jihad. Baik, saya mula dengan memberikan suatu sejarah menyeluruh tentang Palestin. Palestin ini adalah bumi yang terletak dalam kawasan yang dipanggil Ardul Syam, yaitu satu wilayah yang disebut sebagai wilayah yang sangat penting kerana di situ adanya suatu bangunan, dan bukan sekadar bangunan, satu tapak yang digelar sebagai Baitul Maqdis, dan di bumi Syam itulah terletaknya masjid kiblat kita yang pertama, yaitu Masjid Al-Aqsa. Cukup untuk memahami tentang kedudukan Masjid Al-Aqsa di bumi Baitul Maqdis di dalam wilayah Ardul Syam untuk kita menghayati bahawa ada kaitan kuat antara umat Islam dengan bumi. Sebab itu perjuangannya berpanjangan daripada serangan tentera Salib, kemudian dibebaskan oleh Saladin Al-Ayyubi, kemudian diserang lagi tentera Salib, kemudian dibebaskan pula oleh Umar bin Khattab, kemudian dibebaskan, dirampas balik oleh Yahudi, sehingga apa kaitan umat Islam? Bumi dipanggil Ardul Ribat wa Ardul Jihad. Bumi Syam adalah bumi bukan saja diberkati tetapi bumi perjuangan. Ardul Ribat dan Ardul Jihad bermakna di situlah gugurnya syahid, dan juga di situ adalah
Anbiya, para nabi, makam-makam nabi banyak visitor. Dengan demikian, kawasan itu menjadi kawasan yang bukan saja penuh berkat, tetapi dia ada kaitan dengan risalah kita, yaitu risalah Islam. Palestin ini dilenyapkan daripada peta bumi pada tahun 1948 apabila wujud lahirnya Israel yang didukung oleh kerajaan British, kemudian sekarang didukung oleh kerajaan Amerika. 1948 sampai 2025, usia Israel merampas bumi Palestin dalam 74 tahun. Saya nak ringkaskan sejarah supaya tuan-tuan tahu kenapa kita bicara tentang hal Palestin. Daripada Palestin ini sebagai sebuah negara yang berdaulat, dan sejarahnya yang saya sebut tadi adalah sejarah para Anbiya dan sejarah Masjid Al-Aqsa, masjid yang pertama. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 142 sehingga 149, bermula dengan juz yang kedua namanya Sayaqul Sufaha minan Nas. Juz yang kedua surah Al-Baqarah membicarakan tentang kiblat. 3 atau 4 ayat dalam juz itu. Juz yang kedua itu bicara tentang kiblat. Di situ ada kalimat dalam ayat tersebut, kiblatan tardha, kiblat yang Nabi rasa sangat cenderung untuk jadikan kiblat umat Islam. Kerana Allah telah memerintahkan ketika kewajiban solat ditanzilkan, diturunkan, Allah kata, hendaklah kamu kiblat kepada Baitul Maqdis. Tuan-tuan, ketika itu umat Islam sangat muda, baru nak berjihad dengan Islam. Hati mereka sudah terpaut dengan Kaabah. Tiba-tiba terpaksa solat menghadap Baitul Maqdis. Di sana tidak ada Muslimin, yang ada Nasara dan Yahudi. Jadi kenapa harus di sana? Sejarahnya, tafsiran mengatakan bahawa Allah nak menguji kita bahawa sesungguhnya Kaabah itu bukan milik orang Arab. Dia adalah milik umat. Bermakna jangan ada rasa kebangsaan Arab dalam kita beribadat dan kita berislam. Kaabah bukan milik orang Arab. Jadi diuji supaya kamu kena patuh. Sami'na wa ata'na. Aku suruh, aku perintah, kamu kena patuh. Dalam hati mereka berat. Rasulullah juga merasa berat. Sebab itu ketika itu Rasulullah solat di selatan Kaabah supaya dapat dua-dua sekali. Kaabah dapat dan Baitul Maqdis dapat. Maka dalam ayat itulah Nabi Allah beritahu, aku tahu kamu nak Kaabah menjadi kiblat kamu, yang disebut sebagai kiblatan tardha, kiblat yang dirasai redha, dirasai sangat. Maka 17 bulan kita menghadap kiblat Baitul Maqdis, kemudian dipindah. Ketika itu Rasulullah sedang sembahyang asar. Ketika tengah rakaat kedua, wahyu turun, sebab beralih kiblat kamu kepada Kaabah. Maka wujudlah yang dibangun masjid kiblatan, masjid dua kiblat. Jadi kalau kita pergi haji, yang orang biasa kita sejarah masjid kiblatan. Jadi dia beralih tengah-tengah sembahyang itu Rasulullah beralih. Sehingga selepas solat itu ada seorang sahabat pergi ke satu tempat. Ada sahabat-sahabat lain tengah solat tapi menghadap Baitul Maqdis, lalu ditegur. Telah diturunkan wahyu muka bahawa kita harus kali ke Kaabah. Sejarah itu penting untuk menunjukkan betapa terkaitnya dua kiblat ini.
Kiblat pertama Masjid Al-Aqsa, kiblat kedua Baitul Haram. Dan dengan sebab itu Allah sebut dua masjid. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjid Aqsa. Kiblat kita yang pertama. Dua masjid disebut. Maka dengan itulah para ulama merumuskan bahawa Masjid Baitul Haram dan Masjid Al-Aqsa adalah akidah. Karena di situ berlaku Isra wal Mi'raj. Itu akidah. Dengan yang demikian, apabila kita tampakkan hati kita dengan dua masjid, surat itu Masjid Nabawi, ada masjid juga bisa nanti, tapi dua masjid yang ada kaitan dengan ibadah. Tidak. Apabila ianya dirampas, apabila ia direncana untuk dimusnahkan, maka tidak ada pilihan lain melainkan para muslimin mesti menunjukkan rasa ambil peran dan sangat bertanggung jawab ke atas dua masjid. Contoh, Palestin telah dihapuskan. Kalau kita tengok dalam kita tidak ada lagi nama Palestin, yang ada nama Israel. Baik. Apabila dijajah pada tahun 1948, 500 kampung orang Palestin dimusnahkan, 15.000 orang Islam dibunuh pada 15 Mei 1948, dan 750.000 orang Palestin diusir keluar. Maka sedikit demi sedikit bumi Palestin semakin kecil sehingga pada tahun 1973 dua tokoh saja. Satu namanya Tebing Barat, di mana di Tebing Barat itu ada Jerusalem atau Baitul Maqdis. Di dalam Baitul Maqdis ada Masjid Al-Aqsa. Satu tokoh lagi namanya Gaza. Jadi kalau tuan-tuan angkat tapak tangan ini, saya bagi contoh ya. Ini Palestin. Sekarang sudah jadi Israel. Israel telah mengambil 85% dari populasi, tinggal dua lagi. Satu namanya Tebing Barat. Di Tebing Barat itu ada Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis itu ada Masjid Al-Aqsa. Satu lagi yang di bawah. Ini namanya Gaza. Luas Gaza ini adalah 41 km daripada Melele pergi mana? 41 km. Melele sampai kanan. 41 km panjang. Lebar dia 17 km. Maknanya kecil. Tapi penduduk dalam itu ada 23 juta. Lalu diisiakan oleh dunia, oleh PBB mengatakan Gaza adalah kawasan yang paling padat penduduk dunia. Apabila Gaza pada tahun 2006 mengadakan gelar raya, dua parti bertanya. Satu namanya Parti Fatah, yang kedua namanya Parti Hamas. Saya nak ringkas untuk panjang lagi cerita, tapi saya bagi dua. Hamas ialah satu parti yang bertegas terhadap hak Palestin. Fatah adalah satu parti nampaknya berlebut dengan Israel. Tapi dua-duanya tadi. 2006 kawasan Gaza dimenangi oleh Hamas. Hamas itu apa? Harakat Muqawamat Islami. Hamas. Memang lesi. Hamas. Menang. Nah, ingat ya, ini Gaza. Kecil ya. Di belah sini semuanya sempadan dengan Israel. Belah sini.
Belah sini laut Mediterranean. Di bawah ini dia sepadan dengan Mesir. Yang 17 kilometer tu, lebarnya tu, dia sepadan dengan Mesir. Macam kita pergi ke hitam dengan Thailand. Bila Hamas menang tu menang, Israel membuat keputusan untuk kepung Hamas. Daripada Israel jangan siapa boleh keluar, daripada laut jangan siapa boleh keluar, daripada selatan dengan Mesir, dia berpakat dengan Mesir, Mesir setuju, kita blok. Jadi kalau sepadan dengan Israel, mana salah kerana Israel memang dia nak kepung. Tapi sepadan dengan Mesir, kenapa Mesir harus duduk? Mesir duduk kerana kerajaannya duduk di dalam kawalan Amerika. Amerika kata kamu kena tunduk pada Israel, maka dia pun tunduk, dia pun sekat sepadan dengan Mesir. Maka terkepunglah Gaza sejak 2006. Dia panggil the blockade atau siege. 2.3 juta manusia terkepung dalam kawasan itu. Tidak boleh keluar, mana-mana orang tak boleh masuk dan keluar dari dalam tak boleh, dari udara tak boleh, dari dalam tak boleh. Maka 2006 sehingga sekarang 17 tahun Gaza itu makanan tak boleh masuk, ubat tak boleh masuk, apa saja tak boleh, melainkan dihak. Maka cerita itulah berlanjutan pada sehingga sekarang, sehingga apa yang berlaku di Gaza itu dipanggil penjara terbuka terbesar di dunia. Tuan-tuan, sekali ini Palestin sudah tukar jadi Israel. Di utara sepadan Palestin atau Israel sekarang ialah Lebanon. Kemudian turun bawah sikit sepadan Mesir. Kemudian sepanjangnya sebelah timur itu sepadan Jordan. Kemudian di bawah itu sepadan Mesir. Dekat itu dia Saudi. Kemudian tidak ada Qatar, tidak ada Kuwait, tidak ada UAE, United Arab Emirates, tidak ada Syria, tidak ada Iran, dan 22 negara Arab di sekitar itu. Jumlah penduduk Arab adalah 200 juta. Tidak boleh membantu Gaza yang kecil. Kerana Israel benar-benar telah mendapat bantuan atau sokongan kuat dari mereka supaya semua negara Arab dulu dapat dikawal dan jadikan bagi mereka untuk bantu Palestin. Sehingga baik. Apakah yang telah berlaku? 2008-2009 Gaza diserang. 2012 Gaza diserang. 2014 Gaza diserang. 2021 Gaza diserang. 2023 pada 7 Oktober. Maka ini serangan yang paling lama sehingga hari ini, 703 hari. Serangan yang sebelum ini 2008, 2009, 2012, 2014 satu paling lama 51 hari. Tapi yang ini sudah 703 hari, sudah 24 tahun. Kalau 7 Oktober minggu depan, 2 minggu lagi, genaplah 2 tahun Gaza diserang sepenuhnya, menyebabkan sehingga hari ini 65.000 telah dibunuh, 80% kanak-kanak dan wanita, 1.000 masjid diserang, 500 sekolah hancur, 7 universiti hancur sama sekali, 350.000 kediaman semua hancur, prasarana elektrik, air, semuanya hancur. Sekitar 300 pekerja media dibunuh.
700 dokter dan nurse dibunuh. 800 imam-imam masjid. Pekerja-pekerja bantuan kemanusiaan sudah hampir 600 yang cuba nak mengirim makanan juga dibunuh. Pembunuhan melalui apa? Melalui bom, drone, fighter jet, lepas itu kereta kebal. Maka matilah banyak orang Gaza dengan 4 sebab. Pertama, kerana mereka dibom. Kedua, mereka yang tewas setelah tidak ada rawatan, banyak yang mati. Ketiga, mereka yang kebunuhan kerana tidak ada makanan. Yang keempat, penyakit sudah mulai mereka. 4 sebab kenapa mereka telah terbunuh dan angka yang meningkat sekarang. Yang membahayakan hati kita adalah kadang-kadang angkanya sudah dekat 19 3 kali. Semua ini berlaku tuan-tuan dengan tidak ada nampak jalan untuk ianya dipedakan di Gaza. Lalu kita tanya, yang negara dunia ini buat apa? Kita dah tahu bahawa memang melanggar semua undang-undang antarabangsa. Tidak ada yang tidak, yang boleh kita bagi alasan kenapa tak boleh tidak periksa itu langgar. Tapi tidak ada tindakan sampai. Jadi bukan negara Arab 50 negara, negara Islam 50 negara tidak dapat. Maka bangkitlah rakyat di seluruh daripada London sampai kepada Sydney di Australia, daripada Cape Town di Afrika Selatan sampai ke Brazil dan Venezuela, daripada New York sampai ke Tokyo. Ratusan bandar memperlihatkan rakyat yang berbilang agama itu yang tidak ada nama betul menyatakan batal, tetapi keadaan tidak berubah. Pembunuhan itu sampai keputusan untuk buat gencatan senjata pun tidak dapat dicapai. Untuk kebangkitan kita dapat menyatukan rakyat. Yang menjadi masalah ialah kerajaan. Kerajaan di dunia ini ada 192 yang betul-betul bertegas, yang betul-betul bertindak untuk pastikan Israel ini mesti disekat. Setakat bersuara. Bermula daripada Qatar, kemudian bersuara juga pemimpin-pemimpin daripada Turki, Erdogan, sampai ke Pakistan, sampai kepada Prabowo di Indonesia, sampai ke Ibrahim Malaysia. Tetapi kata nak bertindak lebih daripada hanya mengecam. Kerana kalau kita nak hantar tentera masuk ke Gaza, dia mesti melalui Mesir. Dia mesti melalui laut. Semua itu disekat. Dan dia tidak boleh hantar tentera kecuali dengan kebenaran. PBB. Jadi, hanya dibuat kecaman. Sekarang ini yang kita dapati, yang cuba bertahan di Gaza itu adalah Hamas, yang sekarang memberitahu kita bahwa mereka tidak akan menyerah. Walau didesak oleh mereka dan Israel, kamu keluarkan tebusan dan kamu serah ke senjata. Hamas berkata, kami tidak akan. 703 sehingga malam. Tidak ada lagi yang dipanggil bendera putih. Dikibarkan oleh penduduk Gaza. Bermakna penduduk Gaza mengatakan kami akan bertahan dan kami sanggup mati. Inilah yang saya nak kongsikan kepada bagaimana Gaza itu boleh mengajar kita untuk bersama. Baik, kita balik kepada Masjid Al-Aqsa. Saya telah memberikan penerangan sedikit tadi tentang status Masjid Al-Aqsa. Tetapi sekarang Masjid Al-Aqsa ini benar-benar sedang dirancang, maka perjuangan para pejuang-pejuang Al-Aqsa sedang bertaruh di Masjid
Al-Aqsa sekarang. Masjid Al-Aqsa ini, tuan-tuan, adalah masjid yang akan menandakan semangat umat Islam betul-betul bangkit untuk pertahankan hak kita dan juga maruah kita ataupun kita serah. Inilah yang sedang berlaku Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sekarang sedang diancam dengan cara 4 perkara. Pertama, Israel sedang mendesak supaya Masjid Al-Aqsa ini dibelah dua. Di sebelah timur bagi ibadah Yahudi dan di sebelah barat masjid itu macam masjid kita di sini dibagi oleh Islam. Itu yang pertama, tuntutan Yahudi. Yang kedua, dia tuntut daripada zuhur sampai ke Aisyah sampai ke subuh, daripada zuhur sampai ke subuh orang Islam boleh beribadah di dalamnya. Daripada subuh sampai ke subuh itu orang Yahudi yang diberi masa untuk datang beribadah ke Masjid Al-Aqsa. Itu sedang bertaruh untuk sekarang. Yang kedua, ancamannya ialah mereka hendak merobohkan Masjid Al-Aqsa dengan cara menggali terowong di bawah. Macam masjid kita, mereka gali terowong di bawah. Kononnya mereka dakwa di bawah ini ada kuil Yahudi sejak zaman Nabi Sulaiman. Mereka dakwa ada di bawah. Jadi kami sedang menggalinya untuk cari balik, tetapi niatnya yang sebenarnya adalah untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa. Dua. Yang ketiga, mereka hendak mengyahudikan kawasan Masjid Al-Aqsa dengan menamakan semua bangunan-bangunan dan jalan-jalan raya itu dengan nama Hebrew, bukan lagi nama-nama Arab. Yang ketiga, yang sedang mereka ancam Masjid Al-Aqsa ini adalah menyekat orang Islam untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Orang Palestin terutamanya hanya orang yang umur 55 tahun ke atas boleh masuk. Umur di bawah itu tak dibenarkan masuk. Dan mereka sedang cuba mengusir orang-orang Arab yang duduk dekat dengan Masjid Al-Aqsa itu. Dia ada 3 bahagian. 30,000 orang Islam Yahudi duduk dekat orang Islam Palestin duduk berjiran dengan masjid. Kemudian ada 5,000 orang Yahudi, 4,000 orang Nasrani, ada 3,000 orang Armenia. Ketiga-tiga ini berpakat untuk mengusir 30,000 orang Islam dengan cara 2. Pertama, kita tawar dia harga tinggi. Dia ada rumah-rumah dan rumah, tapi mereka ada okey. Kami bagi $1 juta tahun 2. Yang kedua, mereka ancam. Kalau kamu tidak keluar, kami akan serang dan kami akan bunuh. Inilah kedudukan Masjid Al-Aqsa. Jadi dengan itu tuan-tuan, dengan keadaan Masjid Al-Aqsa diancam itu, maka pejuang Hamas telah menetapkan pada 7 hari bulan Oktober 2023 dilancarkan apa yang dipanggil Tufan Al-Aqsa. Dia tak sebut Tufan Gaza, dia sebut Tufan Al-Aqsa sebab matlamat orang Gaza kata kami berjuang bukan kerana Gaza, kami berjuang kerana nak menyelamatkan Masjid Al-Aqsa. Sebab itu dipanggil Tufan Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan, ini kedudukan. Baik, sekarang saya pergi kepada bagaimana umat Islam atau kita panggil bagaimana umat Islam ini dapat kita satukan dengan keadaan Gaza dan juga dengan keadaan Masjid Al-Aqsa. Pertama, kita bersatu kerana akidah. Saya ulang lagi, bahawa Masjid Al-Aqsa adalah kiblat kita yang pertama, kiblat umat Islam yang pertama dan masjid ketiga tersuci dalam Islam. Maka kita harus bersatu. Manakala Gaza pula bagi kita adalah benteng umat Islam untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kalau kita tak pertahankan Gaza, maka Masjid Al-Aqsa akan dilepas. Sebab itu Gaza dan Al-Aqsa patutnya boleh menyatukan kita.
dia adalah simbol akidah, dia bukan isu tempatan, dia adalah isu umat Islam dan isu marwah kita. Ke Gaza dan Al-Aqsa menyatukan kita. Yang kedua, Al-Aqsa dan Gaza itu menyatukan kita karena apa? Karena isu keadilan kemanusiaan global. Gaza sekarang adalah contoh yang paling jelas penindasan kezaliman yang paling parah di dunia sekarang. Itulah Gaza. Tetapi Gaza dapat bertahan karena Gaza menuntut keadilan. Jadi isunya sekarang bukan isu Gaza saja, isu kita juga, sebab kita nak menuntut keadilan untuk penduduk-penduduk mereka yang telah sekarang sedang menjalani pembunuhan beramai-ramai yang dipanggil genocide. Manakala Al-Aqsa pula, dia adalah lambang penafian untuk kita sebagai umat Islam berhak untuk beribadah di dalam masjid itu. Sekarang kita disekat. Kalau orang Malaysia pergi, dia menangkap tadi di pelancong katanya. Tapi orang Palestin tak dibenarkan. Jadi kita mengatakan kita mesti menyatu bersama dengan Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, kita boleh bersatu atas nama Gaza dengan Al-Aqsa kerana kesedaran umat mengatasi batas politik dan mazhab. Saya nak mati dulu atau baik, yang ketiganya, Gaza dan Al-Aqsa boleh menyatukan kita tanpa kira batas politik. Tuan-tuan kena faham, kali inilah kita dapati sama ada kamu Sunni, atau kamu Syiah, atau kamu Arab, atau kamu Melayu, atau kamu Indo-Pakistan, atau kamu Turki, atau kamu Afrika. Kali ini kita boleh bersatu. Karena dua tapak ini adalah tapak marwah. Kita terlalu banyak. Sebab itu Iran kena serang, Yaman pun kena serang, Qatar yang Sunni pun kena serang, Lebanon yang Syiah pun kena serang. Jadi ini bukan soal masa-masa ini, soal kita kena pertahankan hak kita. Ini soal umat Islam yang sama. Yang keempat, Gaza dengan Al-Aqsa boleh menyatukan kita kerana dia adalah pusat kita menggembleng seluruh umat. Di mana sekarang, tuan-tuan, di lautan Mediterranean yang saya dengan kawan sedang uruskan, 1,000 kapal kita hantar untuk pecah sekatan Gaza, sekatan Israel untuk masuk Gaza. Ada 44 negara menyertai sekarang. Dan 44 negara itu hanya 5 saja negara Islam. Yang lain semua negara bukan Islam. Nak menghadap batu api ke Gaza, nak pecah sekatan. Daripada 2,000 delegasi yang pergi, hampir 60% adalah bukan Islam. Daripada Korea, daripada Jepun, daripada Australia, daripada New Zealand, hantar. Dan ini, penggemblengan ini ialah penggemblengan, saya mengatakan penggemblengan digembling untuk mati. Ini bukan untuk hidup. Bila ada orang nak ikut dan orang telefon saya, macam mana nak pergi, saya daripada Korea, saya daripada Jepun, saya daripada mereka. Saya kata ini one way ticket. Ini tiket sahaja. Tak mungkin boleh balik. Dia kata, never mind. Kami sambung Korea. Budak perempuan, umur 21 tahun. Sir, I'm ready to die for Gaza.
Lepas tu dia kena New Zealand. New Zealand budak lagi umur 23 tahun. Saya kata, please consult your parents. This is a one-way ticket. You may not be able to come back. Dia kata, it's okay. I'm willing to die. Saya sanggup mati. Sebab itu mereka berdemonstrasi tuan. Satu-satu demonstrasi di Seoul, di Tokyo, di Sydney, di Canberra, di Perth, di Auckland. Kemudian di South Africa, di Berlin, di Frankfurt, di London, di Paris. Sekali mereka turun tuan, 1,000 tak kuat. Dia turun semua. Kristian, Hindu, tak ada agama pun turun. Dia kata kita harus selamatkan Gaza. Saya pun kata kita kena buat dari kolom. Paling-paling saya telah dapat hancurkan tuan, ialah 50. Itu pun kata. Kalau tidak saya hancur, datanglah 2, 3. Bila saya kata, pasal apa kita sikit? Dia kata, tak ada, jadi banyak duit. Orang lain lebih banyak duit, tak ada. Tapi, yang mereka itu sanggup mati. Kristen, ada seorang tu dia tanya orang. Dia daripada Argentina. Telefon saya. Saya kata, kamu apa? Kamu apa? Saya tak tahu. Kata, kamu nak pergi apa? Saya nak bela Gaza. Jadi Gaza dan kawasan boleh menyatukan umat manusia seluruh katakan umat Islam. Dan yang terakhir, macam mana Gaza dan kawasan ini? Kerana dia boleh membangkitkan kesedaran jihad dan pengorbanan kita. Inilah masalah. Bila saya anjurkan di dataran mereka 2 minggu lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, okey je, saya turun. Kita dapat lebih kurang 6-7 pada hari itu. Jadi, Datuk Seri Anwar kata, cikgu nak duit. Kita nak buat kita nak beli makanan apa. Okey, dia pun bersyarat. Masa itu lagi sihat. Okey, kerajaan akan bagi 100 juta. Saya kata, terima kasih Datuk Seri. Memang benar, Datuk Seri Anwar yang paling mantap sekarang ini. Bagaimana itu keselamatan dia sangat-sangat bahaya sekarang. Dia boleh saja diserang oleh massa. Tetapi saya kata terima kasih 1 juta. Tapi 1 juta itu tak banyak. Tempat 1 juta itu. Sekarang di Gaza, 1 biji telur ayam harganya $4. $4 kali 4. 16 ringgit 1 biji. Lalu, apa nama? Gula 5 kilo. 180 ringgit. Karena ada lagi satu baki benda yang masih boleh dibeli dan kita hantar duit, dia ada. Jadi 1 juta itu tak banyak. Sekarang ni apa yang berlaku di Gaza ialah kebuluran, bukan kelaparan. Dia panggil famine, bukan starvation. Starvation kelaparan. Kebuluran yang telah mati sehingga hari ini kerana tidak punya makanan sudah lebih daripada 1,000. Maknanya dia berjalan di atas jalan tu, nak melarikan dari rumah mati. Jadi tuan-tuan dan puan, kita boleh bersatu kerana Gaza dan kawasan ini. Kerana ini adalah jihad kita. Antara jihad kita kena satu ialah jihad perjuangan politik dan juga perjuangan ekonomi. Politik yang kita harus bersatu. Umat Islam di semua, kata, jangan kira orang, jangan kira kita berkelahi sama kita. Kita kena tunjuk kerana Israel dia tahu orang Islam tak boleh buat apa. Kerana dia tahu orang Islam pecah. Saya beritahu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Atau saya tanya kepada saya, apa yang cara? Saya kata, Datuk Seri, kena cadangkan kepada dunia, kita kena pecah Israel daripada ini. Kemudian kita kena sekat semua jualan apapun kepada Israel. Minyak, gas. Datuk Israel, Datuk setuju. Dia pun bentang. Bila bentang apa? Yang bentang Saudi, yang bentang Oman, yang bentang Bahrain. Jadi dia Israel ni tahu umat Islam tak padan kekuatan politik. Dia mengambil buat ekonomi. Kita sepatutnya bersatu dalam ekonomi. Takkan kita keburuan kalau tak makan McDonald. Takkan kita tak terjejas. Hidup kita kalau kita tak beli Coca-Cola. Kalau kita tak jual Coca-Cola. Artinya banyak benda kita boleh buat. Tapi kesatuan ekonomi kita masih lemah. Masa saudara Mak Sabu jadi menteri pertahanan, saya kata Mak Sabu, apa barang pertahanan kita tak beli? Kita pilih semua situ. Kita tak buat, kita tak ada upaya nak bela peluru, nak buat peluru sendiri, nak buat senapan sendiri, nak buat kereta kepala sendiri. Kita tak ada kemampuan, kita kuasa beli dengan dia. Menunjukkan kelemahan kita sudah parah. Makanan kita buat tergantung pada luar. Ini sekarang bila Cambodia lawan dengan Thailand, kita goyang tentang sebab beban kita banyak beli daripada apa. Kemudian macam mana nak jadi kekuatan ekonomi kita lemah. Baik, kesimpulan tuan-tuan, saya akhiri dengan kita nak berjuang bersama pejuang-pejuang kita di Gaza dan Baitul. Mereka pesan, kami faham orang Malaysia tak boleh pergi jauh dan tak tahu kita ni tak tahu orang masjid macam ni. Memang semangat Nabi tapi tengok betul sabi tuan-tuan sumpah. Tapi apa dia ciri-ciri mujahid yang ada di Gaza? Ada 6. Pertama, ciri kerohanian dan keimanan. Ini kita kena belajar. Mereka mempunyai keikhlasan yang tinggi. Mereka mempunyai tawakal yang tinggi. Mereka mempunyai kesabaran yang luar biasa. Mereka mempunyai keberanian iman. Ini ciri kerohanian yang dipunyai di mujahidin Hamas. Dan mereka mempunyai semangat pengorbanan. Contoh, orang mujahidin di bawah tanah, 15 liter di bawah tanah. Hidup hanya dengan setiap hari 3 biji buah tamar. 1 botol air. Ini saja makanan dia. Tak ada roti arang. Itu makan tak ada. Ciri pertama, ciri kerohanian yang tinggi. Ciri yang kedua, kumpulan mujahidin yang mempunyai akhlak dan pribadi yang luar biasa. Apa dia? Dari segi moral, mereka degil. Orang kata sudahlah, cukuplah, surrender. Tapi dari segi hati, mereka ada kerendahan hati yang luar biasa. Degil, tapi rendah hati. Tidak sombong sama sekali. Saya tengok telefon Ismail Hanian. Bila 3 orang anaknya, 4 cucunya dalam 1 meter diserang dengan drone. Syahid 7 orang sekali. 3 anaknya, 4 cucunya. Saya telefon dia ada di Qatar masih. Apa yang terkeluar? Betul, saya nak pergi taksiah sebab saya tak berhenti nak cakap apa sebab saya hafal. Ismail ini ialah pemimpin Hamas. Saya kata tak saya. Tak tu saya nak kata apa. Dia kata dia jawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah. Tak ada suara, tak ada steady. Ini luar biasa. Upaya akhlak tak ada menunjukkan sombong. Kami berjuang memang pada selalu disebut. Bila kita berdemonstrasi walaupun tak banyak, kita alhamdulillah tuan-tuan besar semua dan berdekat. Mereka juga mempunyai disiplin dan ketahanan yang juga luar biasa.
Contoh kalau tak makan, kita ni tak makan, kita tak berbayar. Dia tak makan dalam keadaan macam itu. Sanggup memberi makan kepada tebusan, dia tak makan tak apa, tebusan dia baru makan. Disiplinnya sangat tinggi. Kemudian, yang juga mereka punya akhlak yang sangat luar biasa adalah kasih sayang terhadap kaum sendiri dan juga kepada musuh. Dia tahu had, kerana Islam mengajar boleh bunuh siapa, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua. Dia tahu, dia jaga betul. Kemudian mereka mempunyai integriti, kejujuran, tidak melakukan penipuan, kerana mereka nak jaga nama baik mujahidin. Nombor tiga, apa dia? Ciri mujahidin Hamas, iaitu ciri peranan kemanusiaan dan juga sosial. Apa yang mereka buat? Mereka melindungi masyarakat, menjaga keluarga, ambil berat tentang jiran tetangga, dan beri keutamaan kepada golongan lemah. Mereka menggerakkan bantuan. Petugas-petugas saya di Gaza, 8 orang syahid. Saya jumpa mereka di Istanbul, saya berdekat mereka, saya doa mereka. Tiba-tiba 2 bulan lepas, mereka sedang pasang khemah. Kemudian drone datang, selang 2 orang, mati 6 orang lagi nak pergi selamat. Drone yang kedua datang, 8 orang. Bila saya telefon isteri mereka, telefon anak mereka, semua mengucapkan alhamdulillah, Allah terhadiahkan kami syahid keluarga. Mereka sangat kuat memberikan semangat kepada pendidikan. Tuan-tuan, orang Palestin yang ada di Malaysia ini memang 300 orang. Yang main mengaji kat sini ada lebih kurang sekali 50 orang. 50 orang itu, tuan-tuan, semua mengaji PhD. Tak ada yang mengaji diploma ni. PhD semua. Orang Gaza adalah orang yang paling ramai mempunyai sijil PhD berbanding dengan negara Arab yang lain. Kerana mereka beri perhatian kepada pendidikan. Bila sekolah mereka hancur semua, mereka minta maafin, minta saya boleh jawab kita takkan pada dia kami nak cari papan-papan buku kami nak buat kelas. Dia memberi perhatian semua kepada pendidikan. Ada keadaan. Yang keempat, mereka mempunyai ciri intelektual, ciri pemikiran. Artinya, mereka berilmu. Ini bukan sembarangan. Saya pergi jumpa mujahidin. Selain daripada mata PhD, ada pakar apa tuan-tuan? Ada pakar drone, ada pakar apa namanya teknologi nano, ada pakai nano teknologi. Betul-betul ada mengenai DNA. Ada yang pakar engineer. Mereka berilmu, bukan sembarangan, bukan semangat, bukan emosi. Punya disiplin mereka. Ini ciri mereka. Mereka mempunyai kemahiran komunikasi. Mereka mempunyai kebijaksanaan diplomasi. Hebat. Orang Gaza. Dan yang kelima, ciri orang-orang mujahidin ialah ciri kepimpinan. Dan menjadi teladan, menjadi uswah, menjadi contoh. Kepimpinan dalam berkhidmat. Kepimpinan dalam mengajak orang mari kita bersatu atas nama keadilan. Mereka mempunyai ciri itu yang luar biasa. Dan yang akhir sekali, bahawa orang-orang berjawab mujahidin, dia kata, bila saya tanya, apa ciri kamu ni yang jawab kamu bertanya? Dia jawab, kata, kami ada kamu. Ini kepada bahwa orang seperti kamu, orang Malaysia, orang Melayu, masih tidak berhenti bercakap tentang itulah kekuatan. Dan itu saya terdapat, tak tahu yang wahai kita di masjid yang bawa dengan ceramah
Mana? Bau doa, donasi tak. Bau kita doa sisi. Dia berkata tahu. Sebab kamu doa untuk kita kuasa di sini. Jadi dengan itu tuan-tuan, saya ingin mengajak teman-teman saya lepaskan. Saya dalam cara tetap kuasa dalam sebagaimana yang Tuhan kita. Saya dalam cara tetap bagaimana perjuangan ini mesti mempunyai orang. Ada satu buku sahabat saya tahu teman telah bagi kepada saya di bawah buat buku ini namanya Kepimpinan Tanpa Sepadan Jejaki Langkah Sepadan. Saya tengok sekali lalu itu sangat menarik. Antara perkara yang saya ingin anjurkan kepada kita semua, terutama mesti ialah kita mesti bersungguh-sungguh melahirkan kepimpinan pelapis dalam masyarakat kita. Kita lemah. Saya baru balik 3 hari sudah saya disebut Merdeka di Iran. Saya diminta untuk bicara mengenai mesti nama sejarah. Ada di rumah nampak itu semua. Bila saya sedang bicara, bukan soalan bukan saya nak ruang soal itu tangan kata nak tanya. Dan pertanyaan budak-budak Iran bukan calon-calon. Dia baca semua. Bermakna mereka sedang mempersiapkan anak muda di Iran. Kita tidak setuju barangkali dengan golongan Syiah. Tapi dia sedang membuat kesiapan sebab dia merasakan kaki boleh diserang bila-bila masa. Jadi bila saya diminta untuk dibawa saya tetap khas untuk ditengok kawasan nuklear, pusat nuklear saya terpajak. Sedangkan dia kena sekatan sudah lebih 16 tahun. Pesawat dia punya spare part dia tak boleh nak lihat sebab dia sekat. Kalau naik dia punya tempat kita letak beg itu kadang dia terbuka. Dia kata minta maaf kami nak beli spare part tak boleh. Oleh kerana itu kami buat sendiri. Daripada senjata yang sekecil-kecilnya sampai senjata yang paling canggih dipanggil supersonic missiles rocket. Yang bila mereka serang Israel itu maksudnya tak apa berhenti, kami tak serang. Donald Trump telefon Netanyahu berhenti, kamu baik berhenti sekarang, kalau tidak kamu mati. Kerana kamu tak tahu kekuatan Iran. Bermakna apa? Mereka sedang membela pelapis. Pelapis ini bukan jalan-jalan bukan. Kita ni, kalau kita bertanya tentang merepek budak-budak lain, dan ketuk budak lain, ya, buang anak budak lain. Ya, betul. Dan di sana, hampir jarang saya tengok orang pokok di daerah. Saya pergi ke Puk itu pusat Syah. Tak ada orang. Film-film dia, tuan-tuan, bertaraf dunia. Tapi bapa yang ditanya tak ada kejahitan. Bila bapa suami isteri bodohnya tak ada pakai tudung. Maksudnya pelakon. Ini style kita. Di daerah tak ada. Pelakon betul-betul ikut. Pakai tudung sampai tersudah. Walaupun cerita bapa suami isteri, tudung tak ada. Ini dia yang tuan-tuan korang daripada Iran. Di Tehran. Orang Iran yang sekular yang datang Malaysia ni dia tak boleh tudung. Masa dia Malaysia shock, Malaysia bebas pakai Islam pendek. Malaysia agak Islam. Tapi tuan-tuan naik dia mahal. Sampai ke Tehran, di International Khomeini Airport, semua tudung. Tak berani. Seorang pun keluar daripada tempat tu. Boleh tak ada pasal. Apa dia tak ada. Maknanya tuan-tuan, sementara pegangan mereka soal mereka lah. Tapi saya juga umat Islam kita perlu membeda kekuatan keyakinan kepimpinan. Kita ada masalah. Kita ada banyak emosi. Banyak saling tuduh mereka. Saling mencerca. Saling memaki. Saling melebur. Padahal kekuatan kita tak ada. Contoh-contoh Singapura yang kecil itu serang kita. Dia berkata
habis sampai 3 hari. Bukan susah Malaysia. Dia tahu. Kita tak dapat tengok anak muda kita, tengok budak kita sampai duk main handphone, mengaji tak bersyukur. Berselewak bila satu orang belajar, semua pakai buat kerja, tak senonoh. Kita kata kita payah lagi. Bila saya pergi cuti sekejap, saya nak siap saya punya saudara di sebelah situ. Orang Malaysia berita bertanya tentang apa kita boleh pergi. Maksud saya lah, betul lah saya pun nak siap. Tapi saya tengok orang Malaysia berbelanja di Thailand. Yang hampa kata di sini, kita ada lembaga yang belanja siap. Pasal apa? Jadi kita tak apa-apa dah. Kenapa? Cara kita betul. Akhirnya kepimpinan kita semakin di peringkat masjid, di peringkat surau, di peringkat jabatan, di peringkat apa. Sebab itu buku ini saya serah tuan-tuan, ada bapak, ada ulama, 10 ini. Baca. Kepimpinan tanpa sepadan. Dari betul. Saya sedari dengan kata-kata ini. Saya tulis satu buku, tapi dalam bahasa Inggeris sebab buku saya dijual dekat terpaksa. Buku itu bertajuk The Fallen Angels of God. Saya menulis tentang 18,000 orang telah dibunuh di Gaza. Saya dapat nota mereka yang banyaknya mati dalam perempuan, tapi rupanya budak-budak itu tidak tulis surat. Jadi mereka kumpul surat budak-budak ini. Hantar kepada saya kumpul saya jadi buku. Buku itu bertajuk The Fallen Angels of Gaza. Tonton baca tentang budak-budak. Saya tulis buku itu dengan ketat. Saya ketat, jadi saya nak tulis. Pasal bila baca nota itu saya tulis. Dia tulis itu, saya baru habis hafal surah Ikhlas, insyaAllah saya nak pergi hafal surah An-Nas. Nota. Tapi budak itu telah terbunuh. Satu lagi pula, dia tulis, saya ingin menjadi seorang guru supaya dapat mengajar kawan-kawan saya mengenai matematika. Budak itu. Ada seorang budak itu dia kata, ibu tolong tuliskan nama saya di atas tangan saya dan kaki saya. Supaya kalau bom itu datang dan badan saya bercerai, ibu boleh cari saya bila tengok tangan yang ada di situ ada tulis. Itu anak ibu. Jadi tuan-tuan, bayangkan nak menulis dan membaca. Menyebabkan saya mengatakan, saya tidak akan boleh rehat. Memastikan kita mesti berjuang. Kita mesti kembali kepada maruah. Kita mesti akan dapat penjaman terhadap menjawab pada Allah yang Allah. Ini saja. Sumbangan tuan-tuan terus akan kami sampaikan. Kita telah membawa nilai makanan ke flotilla sekarang 20 juta USD. Jadi anuan kita bagi kami 100 juta ini lebih kurang 2 juta. Sudah pun dilakukan orang itu insyaAllah sampai. Kalau tuan-tuan masih lagi nak silakan kami tetap menerima dan mudah-mudahan kita terus mengadakan acara untuk Palestin sampai kita dapat menjayakan pembebasan Mesir. Aku dikau juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.